Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik. Okey, right, ada sila buat tanya. Okey, sila. Oh, Rosli. Jadi Rosli tu bukan Best Ali ya. Saya nak tanya cadangan untuk buat kajian tentang kajian tentang hudud ni telah pernah dicadangkan oleh Prof. Zulkifli Muhammad. Ini dicatatkan oleh Allahyarham Amaluddin Darus dalam karya dia Mengapa Saya Keluar Dari PAS. Tetapi persoalan dia, kenapa cadangan itu kemudian cadangan yang sekitar tahun 60-an masih tidak digerakkan? Apa masalah dia? Adakah kerana budaya fikir parti itu sendiri ada masalah, ataupun persekitaran intelektual masyarakat secara umum juga tidak mendorong ke arah itu? Saya tidak tahu sebab saya tidak pernah berjumpa dengan mereka yang terlibat. Tapi saya akurlah dalam organisasi ataupun dalam parti politik, benda seperti ini bukan benda yang mudah dibuat. Ya. Dokumentasi, kesinambungan, adanya bahan pemikir dan sebagainya. Ya. Tetapi saya fikir kalau pimpinan itu serius, paling tidak dia dapat menghubungkan dot-dot yang telah pun terlalui. Ya. Mengapa tidak diadakan umpamanya suatu kelompok yang menyusur galurkan apa yang PAS buat daripada mula-mula ditubuhkan sampai sekarang. Ini kadang-kadang saya pelik. Dalam PAS bukan tidak ada sejarawan, bukan tidak ada historian. Kenapa tak ada? Apa yang PAS serah pada jawatan kuasa ataupun dalam kepada Suruhanjaya RIP? Apa yang PAS buat masa penubuhan Malaysia? Apa yang PAS buat masa konfrontasi? Apa yang PAS buat masa berada dalam BN? Saya tidak mengatakan semuanya tak guna. Mesti ada benda yang dibuat dan dinilai lah cukup atau tidak. Jadi ataupun mengapa tidak paling yang saya rasa paling mudah mengumpulkan barangkali tesis ya akademik yang dibuat mengenai PAS. Jadi kena ada orang yang memang kalau macam dalam kelab bola ni kerjanya menjadi penyelidik kelab itu daripada hari pertama sampai sekarang. Manager yang mana style dia, pemegang saham yang macam mana, berapa piala menang. Jadi ini satu perkara yang sepatutnya dibuat. Jadi sebab itu pada saya tidak sepatutnya tidak ada kerja dalam PAS ni. Cuma sekarang nampaknya berebut je, nak bertanding, berebut nak itu, berebut nak ini, nak jadi ahli majlis, berebut nak jadi ahli lembaga pengarah, nak jadi senator. Jadi PAS ganti UMNO betul nampak. Tak betul kalau yang berlaku di parti macam DAP macam keadilan, benda parti macam itu kan. Tapi kalau sebagai parti yang seperti ini, saya fikir ini pada saya menyayat lah. Sebab saya rasa daripada segi masa depan, daripada segi kesinambungan perjuangan kita, parti ini yang sepatutnya menjadi pemikulnya. Kalau dia dah sama oleh perjuangan lain juga, berebut nak bertanding, 3 penjuru pula tu. Ni apa punya ni? Apa punya akhlak, apa punya wawasan dalam sini? Nak hudud apa? Tak ada hudud. Dia kena hudud dia. Ini satu pemikiran. Tetapi ini tidak berlaku. Ni saya problem sebab saya melihat di sini tidak ada accountability. Satu yang pelik. Sepatutnya dalam parti ni yang paling kuat accountability. Maknanya pemimpin dinilai. Ini tidak. Ya, yang biasa kita dengar kalau ada orang kritik, bukan salah dia, salah orang lain. Maknanya dia diselamatkan. Sedangkan kalau dalam pasukan bola pun tak menang memang kena pancung. Di sini tidak. Tak menang tak apa. Lagi di ujung. Orang lain bukan salah dia, orang lain yang salah. Jadi selamatlah dia. Dan dia pula tak sedar diri kan selama duduk situ. Jadi kalau macam ini memang tak maju jawabnya. Mengapa tidak kalah ya? Resign. Ini saya bukan apalah, saya tabik orang putih. Bersedar dia tak payah disuruh, kalah je out. Di sini saya rasa UMNO macam itu, PAS macam itu, keadilan macam itu, DAP macam itu. Dia ada budaya untuk memikul tanggungjawab. Ya, maksudnya saya jadi manager,
pasukan ini kalah, saya kerangka kita kan. Tapi masalahnya kita tidak pernah pun nak memikirkan kerangka itu. Kan? Jadi Sudan ke, Iran ke, Pakistan ke, Aceh ke, atau Brunei ke, dia sebagai orang kata bonus lah, kita nak mengkaji macam mana. Sebab baru ni ada yang sibuk Brunei, saya kata Brunei ni bukan benda yang boleh bandingkan kita. Brunei tak ada pilihan raya. Brunei negara kecil, dia pakai dekri je, titah jalan kan? Macam jalan orang Melaka je. Jadi janganlah mimpi jadi macam sana kan? So jangan mimpilah di sini raja kita ada kuasa macam itu. Raja nak ke? Itu sendiri tahu. Kita nak potong tangan dia ni, tak sabar. Okey, Rai, ada soalan lain? Sila. Okey, sila. Stop. Apa signifikannya kepentingan Kelantan untuk laksanakan hudud? Itu satu. Seterusnya, yang tahun lepas ada kerajaan negeri Johor ada-adanya nak propose laksanakan hudud, tapi pada senyap saja cerita. Third, dari segi pelaksanaan hudud, Prof Tariq Ramadan pernah bagi macam satu proposal untuk seluruh dunia, supaya hentikan idea untuk laksanakan hudud di seluruh negara Islam disebabkan persepsi negatif terhadap hudud, seperti mana macam salah guna hudud di negara-negara Islam. Jadi apa pandangan Prof? Okey, saya tidak maulah meremehkan pandangan PAS menyediakan wawasan yang jitu dan jelas. Itu merupakan satu pengkhianatan bagi saya. Moderaat. Mereka kena mengaku, jangan bela-bela lagi ada kena tampar. Memang tak buat. Tak terfikir nak buat. Mereka fikir ada yang nak bantu, sudah ni buat dah. Tapi tak ada langsung jawatan secara teknikalnya. Datang ke semua mandu ke pun tak ada. Okay. Jadi soal Johor ni sangat orang mabuk, orang mimpi pun. Silap parti dia. Dan dia pun itulah masalahnya. Kita nak ke orang kita jadi macam tu. Cakap hudud, lepas tu wawasannya tak ada, nak buat macam tak. Hudud benda ni. Ni kau ke? Jadi malangnya kita masih macam itu. Masih macam orang Johor tadi, dia nak hudud tu dalam no. Dia negeri Johor. Pemimpin dia pun tak peduli dengan dia. Okey, right. Prof, mungkinkah ada masa depan yang lebih baik kalau kita push for secular state? Secular state. Saya dah letih isu ni sebenarnya. Dia nak kata apa kata lah. Saya cukup suka dengan satu kenyataan YB Zulkifli Mamat, Pulau Condong. Dia kata dia kata ambut tak kira, dia kata negara sekular asal ada hudud. Jadi dia nak kata negara sekular ke, kuasa sekular ke, negara demokrasi ke, lantak dia lah. Benda tak adalah perlembagaan, tak disebut pun, bukan? Nah, dia nak kata dia separuh Jawa ke, separuh Cina ke, lantak je. Yang penting dia orang Islam, dia tak mabuk, dia kira betul. Sama tak? Siapa, apa pentingnya nak memberikan karakter dan sifat pada negara Malaysia? Nak buat apa? Saya pernah mengikuti wacana seperti itu. Tak dapat apa. Tak ke mana pun. Yang sudah bergaduh. Dan memang ada kumpulan-kumpulan yang sengaja bawa isu itu kerana dia tak ada benda lain lah. Macam-macam. Kita boleh kata Malaysia ni negara Westminster lah, negara demokrasi lah, negara beraja lah, negara persekutuan, macam-macam lah. Negara Islam pun ada. Macam-macam boleh kata. Jadi kita tidak main benda macam itu. Memang perlembagaan pun secara kebetulan dia tidak menangani isu secara itu. Yang penting dia kata perkara ni bidang kuasa siapa? Bukan tak? Nak laksana benda ni siapa punya? Itu dia. Dia tak kata Malaysia ni negara demokrasi, tidak. Umpamanya kalau ada orang pergi ke mahkamah mengatakan akta sekian-sekian ini bertentangan dengan perlembagaan.
apa ni, mahkamah tak kata oleh kerana negara Malaysia demokrasi maka ni, tak ada. Dia tak kata macam tu. Maknanya test dia bukan ataupun benchmark dia bukan itu. Sebab ada demokrasi ke, sekular ke. Dan saya fikir ini ada hikmah, ada wisdomnya. Maksudnya bagus juga. Jadi pada saya lah sekarang sebagai contoh kan. Kenapa dengan tiba-tiba orang isu Islam ni semakin naik? Kenapa? Sebab ramai orang Islam. Macam di Turki juga kan. Negaranya masih mengisytiharkan negara itu sekular. Ataupun di India, negara itu masih lagi mengisytiharkan negara sekular. Tetapi makin Hindu, kerana ramai Hindu, parti mereka Hindu. Jadi maknanya kalau kita ramai mengamalkan Islam dan mau tidak mau parti itu yang memerintah akan respon juga dengan lebih mesra Islam. Itu yang penting pun. Kan? Jadi perlembagaan tidak pernah menghalang hudud sebenarnya. Cuma dia kata undang-undang tertinggi negara adalah perlembagaan. Maknanya apa? Maknanya semua yang kita nak buat kena ikut cara lenggok itulah, itu je. Real. Real itu. Bukan dia kata maka dengan itu kesimpulannya Quran itu ke bawah, tak ada. Ahmad Ibrahim kata macam tu. Oh, Ibrahim. Dia kata penting bahawa dalam perlembagaan dimasukkan bahawa undang-undang tertinggi Al-Quran dan Sunnah. Sampai kiamat pun tak boleh, majoriti pun tak ada. Buku saya lah kan. Bukan saya nak melekehkan, tapi saya nak katakan tak masuk akal. Maknanya this suggestion is not streetwise lah orang kata, orang putih kata. Maknanya dia duduk dalam bilik dia berangan cakap macam tu. Dia turun ke bawah. Sebab bila dia sebut Islam ni melenting lah. Quran dan Sunnah lagi dibaling kita mau. Dalam Islam itu yang dituntutnya. Adakah perjuangan kita nak memasukkan benda dalam perlembagaan? Ada orang tu perlembagaan. Come on lah, perlembagaan je sekeping kertas je lah, satu buku je. Kalau perlembagaan tu perfect, orang miskin nak buat apa? Rasuah banyak nak buat apa? So kena ada sedikit realism lah itu. Undang-undang tu banyak mazhab juga. Ada semua perlembagaan sampai gila-gila. Perlembagaan ni macam apa? Macam mantra ke? Macam tangkal ke? Quran. Kalau ada benda tu jadi. Tak ada. Nak minda lagi lah sekarang makin. Sekarang UMNO tak boleh minda. Tak usah kata Pakatan Rakyat. UMNO tak boleh minda dah sekarang. Sebab tak ada majoriti lagi dah. Bukan sekat majoriti 2%, majoriti untuk kerajaan pun tak ada. Soru pun miss. Dulu lain lah, sampai 150 kerusi kan. Apa saja nak melanjutkan usia persaraan pengurusi SPR pun pindah perlembagaan. Ya dulu. Sekarang tak boleh. Itu sekarang masalah pening nak menambah kerusi parlimen tu. Nampak? Jadi jangan mimpi lah nak pindah perlembagaan. Majoriti kan dulu. Jangan melihat kejayaan meluluskan usul memindah perlembagaan dalam muktamar satu kehebatan, tak ada lah. Balik kampung pukul canang kita berjaya meluluskan muktamar kali ini, memindah perlembagaan. Okey, right, Adelaide. Anda terasa hari ni. Adelaide. Baru di balik tu berasa panas badan kan. Okey, sila. Ya. Sila Enten. Sila. Prof, tadi saya setuju Abi mengatakan yang maybe ada gap antara tarik Ramadan dengan konteks Malaysia. Maybe dia tak faham wakil Malaysia. Tapi ada juga ulama Malaysia yang mengatakan yang hudud ni bukan priority. Contohnya Dr. Mazhar. Dan kerana isu apa nama panggil tu? Bagian wealth dalam Malaysia masih lagi tak grow. So, apa pendapat Prof dalam isu Itu yes and no, tak ada masalah. Cuma saya kadang-kadang fikir juga, kalau hujah yang sama digunakan, sampai bila perbankan Islam nak jalan? Saya pernah melalui suasana itu, mungkin yang saudara tuan-tuan dan puan tak melalui. Saya pernah melalui tahun 7 bulan perbincangan bagaimana nak meyakinkan khalayak bahawasanya perbankan Islam itu boleh dibuat. Mana boleh kata? Untuk ekonomi kita tak ada pun. Institusi Islam. Berpayah ni, bukan zaman unta sekarang ni. Kita tak pakai unta. Sekarang semua universiti, kalau kita tengok terutama di pengajian undang-undang, semua mengambil pendekatan yang UIA buat.
termasuk UiTM sendiri, maknanya viable. Jadi saya tidak mengatakan saya tak setuju ataupun setuju dengan Tarik Ramadan ataupun Dr. Mazhar, tetapi saya fikir peluang itu, sebab itu saya melihat Kelantan itu suatu kes yang cukup baik. Saya masih memang tidak begitu yakin bahawa kalau dilaksanakan di peringkat persekutuan itu berjaya, tapi kalau Kelantan mungkin boleh, sebab dia hampir seluruhannya Melayu dan memang rakyat pun menyokong dan enactment sudah ada, boleh buat lah dengan syarat kita terbuka. Kerajaan pusat memberikan laluan, tengok Kelantan macam mana buat, mungkin yang lain tengok Kelantan buat, yang lain ikut. Jadi bila itu sebab saya sangat terkejut bila Kerajaan Negeri Kelantan mencari jalan, mencari hujah untuk tidak melaksanakan hudud. Point blank. Orang tak boleh kata, mana boleh pas saja. Itu yang pas buat sekarang Kelantan. Mencari jalan untuk mencari hujah kenapa hudud tak boleh dilaksanakan. Ini suatu sensasi betul. Saya tidak pernah terfikir bagaimana PAS boleh berkata begitu, sebab saya selama ini disuruh bercakap, carilah hujah macam mana nak hudud boleh buat. Tiba-tiba dia pula kata tak boleh buat. Ini apa dia ni? U-turn. Dia mungkin era Menteri Besar berbeza kot. Mungkin. Okey, Rat, ada lain? Sila. Kenapa boleh zaman sebelum ni ada political will untuk Islamic finance tapi tak ada the same political will untuk hudud tu di tingkat persekutuan? Ya, kadang-kadang benda ni berlaku secara tak sengaja. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita mainkan balik ataupun kita ada flashback, perbankan Islam dengan isu Islam ini adalah satu macam bargaining ataupun umpan untuk Anwar Ibrahim masuk UMNO. Kan? Jadi pada saya di situ bijaknya Anwar ni dia rebut dan tengok sekarang Dia buat. benda tu dah jadi merebak dah. Kan? Jadi maknanya it's not the political will, it's not the argument, but political opportunism that win the day. Kan, Mahathir nak menunjukkan dia Islam dengan penerapan nilai-nilai Islam yang tertiarap. Ya, dia melaksanakan universiti Islam. Ya. Mungkin dia niatnya tidak Islam. Dia pun banyak membuatkan caveat bila dia sebut Islam menguasai itu kan. Sebab dia sekadar nak memberikan credential Islam kepada UMNO saja. Tetapi benda itu jadi merebak. Penubuhan bank Islamnya, takaful pun banyak kan, banyak company lah. Ada yang ikhlasnya, ada yang macam-macam. Kemudian kaunter-kaunter Islam ditubuhkan oleh Maybank dan sebagainya kan. Bank-bank Islam lain pun tubuh selain daripada BIMB, Universiti Islam pun serupa. Perlembagaan pun dipindah untuk memperkasa mahkamah syariah. Jadi by accident, by default, bukan perancangan yang jelas bahawa UMNO ni lah Islam, tak. Itu yang saya melihat Islam by default tu. Secara tak sengaja, secara yang opportunistic. Tetapi kerana Islam tu Islam jadi Islam juga. Bukan UIA totok dengan pro mahasiswa juga. Bukan yang tak boleh dikawal oleh UMNO. Bukan, walaupun dia menubuhkan universiti itu untuk dia. Bukan, jadi he become a monster that saya cannot control. Kan? Gitu. Jadi pada saya sepatutnya apa pun Mazhar dan Tarik Ramadan kata, Kelantan sepatutnya go ahead. Tapi masalah tidak ada pemikir dan perancang, itu problemnya. Dia mungkin ada politician, tetapi pemikir dan perancang tidak ada. Itu pun salah. Okey, Rat, lain. Siapa? Prof, apa Banyak soalan kena bayar. kalau dia dirangkakan lebih lanjut hak hudud Kelantan, bagaimana kedudukan Sultan Kelantan? Adakah dia akan tertakluk dengan hudud Kelantan berdasarkan perlembagaan? Saya tidak melihat Sultan satu masalah. Ini satu masalah orang ni, mereka melihat saya anti Sultan. Saya tak pernah anti Sultan. Siapa yang membaca, yang ada kekuatan minda membaca apa yang saya tulis, saya tidak pernah anti Sultan. Orang bodoh je kata saya anti Sultan. Ya. Hari ini sudah masuk yang ketiga. Bukan saya kata saya hebat, tak didakwa. Maksudnya apa yang mereka jumpa tentang saya
hentam sultan, tak ada. Bahkan apa yang saya kata bukan apa sekadar memberikan, sekadar menyatakan apa yang dah ditulis pun. Itu je dalam perlembagaan. Bukan saya buat benda baru. Okey. Jadi tak ada masalah dengan sultan sebenarnya. Kalau ada soalan-soalan berkait dengan perlembagaan sultan pun okey tak? Okey, Syekh. Boleh tak nak tahu apa hujah yang mengatakan hudud tu tak boleh nak dilaksanakan dalam kerangka perlembagaan Malaysia yang sedia ada, dan apa hujah balas Prof kepada orang yang mengatakan tak boleh tu? Ni kena buka peta kejun. Okey, Ini yang mudahnya lah. Saya fikir orang yang mengatakan tak boleh ni dia rigid dalam pemikiran dia, dan dia tidak nampak. Sebab saya melihat semudah saja. Hudud adalah sebahagian daripada syariat Islam. Jadi kalau bank Islam boleh dibuat, undang-undang keluarga Islam, mahkamah syariah, perbankan Islam, pendidikan Islam boleh dibuat, so why not hudud? Jadi halangan kalau ada pun ialah soal bidang kuasa. Bidang kuasa siapa? Negeri ke pusat? Kan? Sebab sekarang ni setelah dilanyak apa semua, dia kata dah hujah sekular tu tak jalan, dia kata oh tak boleh, dia kata sebab negeri tak libat ni, pusatnya kuasa. Okey, fine. Saya nak tanya, habis undang-undang jenayah syariah ni siapa punya? Okey. Maknanya di Malaysia ni ada dua konsep jenayah. Satu konsep jenayah sivil, jenayah syariah. Jenayah sivil dalam akta, dalam kanun keseksaan, penal code tu, yang mencuri, membunuh, mencolek, pecah amanah, segala macam lah. Apa ni, memerangi yang di Tuan Agong kan, itu dalam apa yang kita katakan sebagai konsep jenayah sivil yang terkandung di dalam akta hasutan sebagai contoh, ataupun akta perhimpunan, berhimpun tanpa permit, satu jenayah. Memandu laju, lebih hak laju, jenayah sebenarnya. Jadi undang-undang biasa itu ada. Tetapi undang-undang kita juga mengakui bahawa jenayah syariah, berzina, bukan, murtad, ada dalam jenayah syariah. Maknanya Malaysia ni ada dua sistem. Jadi saya nak gunakan yang sistem yang kedua ni untuk masukkan duduk. Apa tak boleh? Buang apa ni, ataupun pindah akta mahkamah syariah untuk menaikkan bidang kuasa mahkamah syariah. Boleh, jalan. Sebab memang jenayah syariah ni di bawah bidang kuasa negeri. Kan? Yang tak puasa apa semua ni, murtad, engkar kepada fatwa bukan pendapat dia. Yang harus ada yang buah tu bukan fatwa, itu pendapat dia. Dia fatwa ni ada format dia. Ya? Dan berzina umpamanya. Cuma sekarang ni hukumannya tidak Islam. Tetapi kesalahan itu, penjenayhan itu bukan, memang hukum Islam lah. Cuma hukumannya tidak 500 ke apa kan. Sebab 6 kali ke. Itu tidak Islam. Tetapi itu pun apa masalah diislamkan. Lepas tu dah banyak dalam akta EPF dan macam-macam lagi lah. Dah banyak ni soal-soal faraid yang dimasukkan dah. Ramai tak tahu. Undang-undang Islam sudah ada dalam negara kita. Ini masalah kalau orang Islam tak tahu, kacau lah. Kalau non-Muslim tak apalah. Kalau orang Islam pun tak tahu. Dia kata Malaysia ni common law, mana ada. Sikit je. Ya. Jadi syariah tu sudah berada dalam sistem kita. Ini yang orang parti tadi tak tahu tu. Dia ingat dia tahu lagi. Macam orang keluar pada gua Ashabul Kahfi. Tahun bila dia bercakap, dia tak tahu. Pasal dia tak pernah mengkaji, dia malas, dia tak mahu nak kaji undang-undang Dia balik pada Mesir, hak tu dia tala apa baca. Saya tahu, saya baca syariah, saya baca Islam. Saya tidak expert lah, tapi saya tahu. Maknanya pengetahuan saya tentang syariah lebih hebat daripada pengetahuan dia tentang undang-undang sivil. Saya nak kata untuk ni. Jadi Prof, macam mana pandangan macam Dr. Gozo menyatakan benda ni selagi akta mahkamah syariah tidak dibetulkan, selagi tu kita tak boleh buat. Kalau buat akan berlaku lah, boleh dikenakan tindakan dan sebagainya. Ada tindak lah, salah apa. Ni kita memerlukan tuntut. Ada akta tak bertuntut, brother. Tuntut ni perlembagaan saja, itu bukan perlembagaan.
Itu undang-undang biasa. Ya, macam juga kanun keseksaan, akta polis, akta apa? Akta apa ni, mesin cetak. Undang-undang biasa. Ini masalah lagi. Saya kata apa betul, saya berbuih bercakap dah. Akta Mahkamah Syariah ni undang-undang biasa. Undang-undang biasa. Akta biasa namanya akta, nama je pun akta. Satu undang-undang yang dibuat oleh Parlimen. Yang menjadi pada saya persoalan satu lagi ialah kenapa Parlimen buat sedangkan Islam ni bilang kuasa negeri. Dua soalan. Jawablah. Jadi kalau Pakatan Rakyat merentah, apa masalah nak meminda atau menghapuskan ataupun repeal Akta Mahkamah Syariah? Tak ada masalah. Tapi kalau kerusi 21 tak saya cakap lah. Don't talk about being Prime Minister. Tengok dulu kan. Ada masalahnya. Jadi dia duk ingat Akta Mahkamah Syariah ni belum agak adun. Kacau lah. Tak perlu Cina buta kan. Oh tak nak satu. Ini masalah orang ni. Macam patutlah nak kiamat dunia ni. Dia kata Akta Mahkamah Syariah tutup. Mana kau belajar? Siapa ngajar kau? Tak, bukan dia, bukan. Ni orang tu. Dia masuk. Ini yang menunjukkan bahawa Aziz Bari tak betul. Okey, Rat ada lain? Okey, sila. Kalau salah dia lah kita buat sebenarnya sultan ni tak tahu ada yang di Pertuan Agong. Maksudnya dia kata dia yang paling tinggi kan. Tapi Apa sekarang salah Pertuan Agong? cerita dia perlembagaan yang paling tinggi pun sekarang tengok ada lagi lebih tinggi dia tu macam seolah-olah bertindak lebih tinggi daripada perlembagaan. Tak Kita buat untuk dia ada. Guna janji juga benda tu. Mana ni? Mana dapat? Soalan. Salah guna Itu soalan. kuasa. Saya nak tanya dari mana dapat ni? Kata yang Agong Sultan Tinggi Perlembagaan betul? Tak, maknanya hujung tu kalau dibuat tu ada tak perubahan dari situ? Tak ada, tak perlu tu. Apa beza? Kalau orang boleh, kalau kita boleh buat undang-undang apa ni, akta darah berbahaya, mandatory hukum mati. Iya. Saya tak, dengan non-Muslim cakap gitu ya. Habis yang ni Dangerous Drug Act ni macam mana? Mati mandatory. Mana kalau benda tu dalam beg awak and you cannot prove that you somehow someone else have got access to it, habis. Ataupun satu ketika dulu ni ISA boleh menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang memiliki hand grenade ni bom, walaupun dia tak ngombak. Itu lebih dahsyat lagi, lebih cruel lagi. Jadi itu sebabnya saya nak sebut, kalau kita nak cakap hudud, kita tahu undang lain, jangan kata hudud aja. Sebab kalau tidak, nanti kata you tahu hudud aja, dia kata hebat sangat ni. Tapi kalau kita tahu undang lain, tekan tu je lah. Sebut pasal Dangerous Drug Act, sebut pasal firearm penalty apa semua tu, English penalty, firearm apa, memiliki senjata api yang boleh dikenakan hukuman mati. Macam mana? Dia tak bunuh orang, ada senjata api boleh mati. Itu lagi dahsyat. Itu lagi kasar. Nanti kalau hudud tak ada apa. Mungkin concernnya adalah kita tu boleh di melaksanakan cipta tu ataupun tidak tu. Mungkin concern dia dulu. Jadi kalau sultan tu berzina. Dia akan digunakan Macam mana boleh timbul pandangan begini? Sebab pada saya, sultan itu sebenarnya sekarang ni pun telah pun being regulated by the Syariah, patutnya. Iya, sebab dia tugas ketua agama. Pada saya, teori saya ialah orang lain mungkin tidak, tapi dia kata kena hukum Islam sebab dia ketua agama. Kena sebat ke tidak, rejam tidak soal lain. Macam mana? Prof, mungkin soalan dia macam sultan tu dia gunakan pengaruh untuk buatkan orang tu tak terhukum sampai kesalahan. Itu undang-undang lah. Penyelewengan lah. Mungkinlah dia guna pengaruh Penyelewengan. Macam sekarang juga, yes. Kawan baik dengan pegawai negara tak kena kan? Sama juga. Isu undang. Isu penyelewengan terhadap undang. Okey, Rat, lain. Ada soalan lain? Sila, share.
pula dalam isu hudud ni? Dan adakah Prof ada Saya tak boleh jawab sebab saya bukan pimpinan PKR. Betul, saya tak tahu. PKR tidak ada sikap soal ini dan saya fikir apa isunya, what's the issue? You kata DAP. Kalau PKR sama dengan DAP, sama dengan UMNO. Mereka tidak pernah membawa isu hudud ini. Yang membawa isu hudud ini PAS saja. Jadi sama je. Macam juga kalau satu parti ni bawa satu sistem ekonomi bebas kan, dia kena hurailah apa ni free market ini, ataupun dia kata individual freedom, dia kena hurai kan. Jadi sekarang ni PAS sebab dia membawa isu ini kan, dan sebagai sebuah parti yang menjual idea ini, dia kena tahu lah, biasalah kan. You go around selling these ideas for you to explain, for you to convince the masses. Okay, right, lain, sila. Ada lagi, sila. Agak-agak doktor lah, PAS ni duk berjuang hudud ni bila agak boleh buat? Kalau betul-betul saya nak buat lah. Saya tidak menetapkan time frame dan saya pun tidak sekejam itulah. Saya cuma menilai apa yang ada saja. Untuk masa depan saya tak tahu. Kalau katakan tahu macam mana dia ada pimpinan yang lebih enlightened, ya, yang lebih orang kata cekap, yang lebih teliti, mungkin dia boleh buat, tak ada masalah. Dan kemungkinan Pakatan Rakyat mungkin berkuasa dan dia boleh convince, atau mungkin entah macam mana PAS ada seorang yang berkarismatik boleh jadi Perdana Menteri, why not? Itu tidak mustahil. Itu pulang pada pendekatan dia, bagaimana dia membawa masuk ahli dan sebagainya, bagaimana dia memenangi, meyakinkan rakyat, pulang pada cara tu. Cara doktor cakap macam tak ada orang dalam PAS-nya. Okey, sila. Ada soalan, sila. Saya tidak bukan wacana satu untuk menilai PAS, tak ada, soal hudud saja. Saya tidak melihat PAS. Sebab semua parti ada masalah. Jangan berasa saya kata, bila saya kata kritikal kepada PAS, saya rasa awak kata saya orang lain, parti lain macam mana. Nanti dululah kan, kalau sesi lain kita bincang pada itu, kita lanyak dia pula. Okey, tajuk hari ni. Okey, right, ada lagi, sila. Sila. Boleh tanya ya pasal isu kalimah Allah kait dengan Sut Agung, statement baru dalam Malaysia Insider. Apa sajalah yang memberi manfaat. Boleh. Tolong komen sikit pasal ada orang kata tu macam mana kait dengan orang bukan Islam pula. Yang doktor punya komen lah dalam. Yalah, saya bukan apa orang UMNO ni apa nak jadi kan. Dia sendiri dulu kata kena patuh perlembagaan. Jadi kita sebagai orang Islam kan, kalau kita senang je jadi ahli kelab kan. Ada satu perlembagaan kelab, kita patuhlah. Apakah bermakna kalau patuh perlembagaan ni kita ingkar pada Quran? Sebab kita dalam kelompok itu ada Hindu, ada etis, ada macam-macam kan. Jadi mengapa timbul soal Quran kat mana? What is this? Itu logik ni. Jadi berbalik kepada soal, yalah di Malaysia pun adakah, sejak bila kita mengatakan bahawa kenyataan ataupun titah sultan ni jadi undang-undang? Bila? Okay. Yang dulu Mahathir lanyak sebarang, telanjangkan kawan tu, benda. Sejak bila di Malaysia ni yang titah agung, titah sultan jadi undang-undang? Bila? Itu sebab saya kata, titah agung ni ataupun titah sultan ni kepada orang Islam pun belum tentu terpakai. Kalau kata jangan puasa, macam semua pergi Harok Cafe. Ada semua pergi Harok Cafe. Ataupun semua pakai girlfriend Ratu Cantik macam. Oi, ini sini ke sound direct? Tak ada. Ini tidak ada kena-mengena dengan hidup atau mati. Tak, saya kata gitu sebab dia, kepada orang Islam pun dia tidak ada terpakai. Kalau kenyataan itu bertentangan dengan hukum syarak. Sebab tu saya kata dalam Islam pun hanya Rasulullah saja yang berkuasa membuat undang-undang. Tertak kepada Quran kan? He is the only human being kan who has got the power to legislate. Itu pun if the Quran is silent on the matter. Apa masalahnya tengah ni? Apa yang semua orang merah muka?
saya kata Agong bukan ketua agama. Saya tak kata begitu. Saya kata Agong hanya ketua agama kepada negeri dia dan negeri-negeri yang tidak ada raja. Kalau perlembagaan kata macam itu. Perlembagaan tidak ada mengatakan siapa-siapa jadi ketua agama. Memang Agong bukan ketua agama Malaysia. Sebab itu yang mereka nak, raja-raja nak. Dia tak mahu agama itu difederalkan. Tak boleh kan? Sila. Saya boleh cakap benda ni. Apa yang saya takut? Oh, salah dah. Masa gini dah masuk tu. 3 tahun tak selesai. Hari ni siasat lagi. Siasat lah. Okey, right, Adeline. Aduh, silaplah bergaduh orang pakar perlembagaan. Kemudian soal dengan non-Muslim. Non-Muslim ke, Muslim ke, rakyat dan orang Malaysia. Sebab kadang-kadang perlembagaan kita ni memberikan hak kepada orang yang bukan warga pun. Ya. Jadi hak dia itu ditentukan oleh perlembagaan, bukan oleh raja. Okey. Itu prinsip dia. Okey. Asas. Raja itu pun ditentukan oleh perlembagaan, kuasa dia segala macam. Dia hendaklah mengikut nasihat kabinet. Siapa kata? Perlembagaan kata. Apa yang semua jadi piul marah sangat ni? Pasal UMNO je. UMNO je. Anak-anak sokong. Jadi saya kata apa ni, kenyataan Agong ke Sultan dia tidak memberi kesan kepada orang Muslim. Sebab tidak ada siapa yang boleh menyekat cara dia menjalankan agama dia. Dia nak sembahyang macam mana, dia nak buat kuil dia macam mana, itu soal dia. Kecuali kalau benda itu menjejaskan ketenteraman awam. Cuma soalnya siapa yang menentukan itu. Boleh kita susukati je, awak menjejaskan ketenteraman. Pasal tak suka awak menjejas. Tak boleh. Mesti objektif. Kan? Dia punya kriteria itu. Jadi sebab itu saya kata Sultan ataupun Agong tidak boleh menentukan how they worship. Itu isunya. Saya ada soalan di luar topik sikit. Recent case Allah, ada, saya banyak tengok ada banyak pendapat ni. Ada kata apply untuk Iraq Magazine dia, ada yang kata yang isu Allah kemudian terlihat Allah oleh majalah Iraq. So, ada yang kata apply kepada Iraq Magazine je, ada yang kata apply kepada semua pesta, ada yang apply kepada Sabah Sarawak je. So apa sebenar implication of the case? Ada pendapat lah. Tapi saya melihat ini senang je. The immediate impact memang to herald and the government because they are the parties to the case. Tapi the principle in the case applied generally. Di Malaysia ni ada beberapa undang-undang, ada paling tidak ada 3. Satu, perlembagaan. Undang-undang kita dalam itu. Yang kedua, akta parlimen atau enactment. Undang-undang dalam itu. Yang ketiga, keputusan mahkamah. Herald ini keputusan mahkamah, dia undang-undang. Dan dia melepasi apa namanya ni herald dan juga kerajaan. Maknanya orang lain pun, sebab di prinsip itu ditentukan oleh mahkamah. Sebab dalam kes itu mahkamah mentafsirkan perlembagaan. Nampak? Jadi mana terpakai oleh semua orang. Sebab tu saya lebih setuju dengan apa yang disebut oleh Barubian. Dia kata tunggu je lah. Atau ada orang kena tangkap dekat KLIA, bawa kitab Injil daripada Indonesia, dirampas. Jais ni dan kenyataan Sultan Selangor, Agong semua. Apa tu? Asasnya ialah Herald. Cakap Najib, cakap Ghani tak pakai. Standpoint solution tak pakai. Sebab itu statement saja. Dia tidak mengatasi undang-undang. Sama juga kalau menteri bercakap di parlimen, membentangkan akta atau orang undang-undang. Besok mungkin ke dia kena. Iya. Jadi besok katakan Idris Jala balik ke Sarawak, dia melanggar prinsip dalam Herald tu, kena dia walaupun dia di belakang orang yang membuat 10-point solution tu. Because 10-point solution is nothing. Yang jalan tu undang-undang tu. Hakim yang buat itu pun kalau di luar cakap lain tak kena. Yang terpakai, yang binding ialah penghakiman itu, judgement itu. Katakan hakim tadi, oh aku menyesal lah, silap lah. Tak buat lah ni. Nampak? That's the harsh impact of law. Dia become a monster of its own. You create this monster, it may even tyrannus you.
You create monster ni. You become your servant, no? A master in his own right. Kita bercekik. Tiba no Ibrahim kena tu. Macam ni dalam kerajaan macam undang-undang dia bentang kan. Dia terkena. Okey, sila. Betul. Saya belajar undang-undang di Australia. Dan saya belajar kat situ yang despite ada sistem tolerance, dia ada native title untuk orang Aborigin. So macam tu undang-undang syariah dan juga undang-undang sivil di Malaysia yang dia exist dalam dimensi lain tapi dua-dua dikira. Ya, boleh. Oh, macam tu. Sebab kadang-kadang kita kena ingat dunia semakin globalized kan. Jadi kadang-kadang kalau dia datang ke sini kan dengan family dia jadi masalah. Jadi kadang-kadang jadi konflik antara undang-undang tu. Jadi terpulang pada peguam untuk mengujah apa yang undang-undang yang dipakai. Dan saya fikir dalam kalau katakan hudud dilaksanakan itu tak ada masalah. Kita tunggu dululah. Jadi sebelum dilaksanakan apa yang menimbulkan macam-macam apa ni andaian dan juga pelik. Sengaja dibuat kot. Jadi saya tidak setujulah dengan pandangan mengatakan masyarakat kita banyak masalah jadi hudud tak boleh buat. Iyalah betul lah, undang-undang tu untuk memperfectkan, untuk menyempurnakan manusia. Kalau manusia dah sempurna tak payahlah undang-undang. Betul tak? Saya tidak katalah Dr. Asri ataupun Tarik Ahmad Azhar, tapi saya nak sebutkan bahawa ada dimensi lain juga. Sebab undang-undang ni kerjanya ataupun fungsinya mendidik, membetulkan. Kalau manusia nak tunggu betul, habis tak guna undang-undang kan? And do you say the same thing kalau katakan undang-undang lain? Kenapa kita kata kalau ni masalah progol begitu kita potong anunya? Kenapa macam tu pula kan? Jadi maknanya undang-undang ni memang fungsi untuk menyelesaikan masalah. Kalau tunggu tak ada masalah, baru ada undang-undang. Pelik juga kan logiknya. Itu lagi masalah. Okey, Okey, tadi yang pada hal Sultan semua kan. It seems that seolah macam cara macam Prof sebut, Prof Sultan ni macam tak ada fungsi langsung. Jadi saya seolah macam kalau macam tu apa? What is the function of kita ada Sultan sekarang ni? For one, I never said, I never indicated, I never Yes, that's the thing. a reference that Sultan is useless. No, I never said. Prof tak cakap macam tu. Yes. I'm afraid you are asking wrong question. No, bukan macam tu. Kau macam tu Ustaz. Prof. Class, a lecture on the Sultan's power of utility, So, Sebab tadi Ustaz Wanji kata alang-alang kalau nak tanya pasal Sultan silakan kan. Konteksnya tak betul. Saya tak pernah kata Sultan tak betul. Tak, itu yang that's the thing. Itulah masalahnya. Saya bukan cakap pasal, saya kata sekarang ni Prof kata bukan Sultan tu tak ada apa, pada Prof tak ada masalah pun dia ada kat sini pun ada ke. Tadi bunyi dia macam seolah macam useless dia tu. Jadi kalau apa stand Prof terhadap Sultan kita hari ini? Apa stand? Itu je. You are making your own assumption. Betul. Saya tak nampak logika awak, sistem awak fikir macam mana. Saya tak kata macam itu. Bila saya kata Sultan tak ada masalah, saya tak kata Sultan maksudnya therefore they have no function. Therefore they are just shaking their leg. Tak ada. Adalah kerja dia, tapi itu bab lain lah. Kan? Yang keduanya soal hak tadi, memang bukan saja Sultan, kerajaan pun tak boleh beritahu, polis pun tak boleh beritahu how this Hindu for example to worship or the Christian should worship. Muslim, yes, because dia ada undang-undang, ada rule dia, ada syariah dia, kan? Kalau nak buat sembahyang Jumaat kena ada kebenaran, okey? Kalau nak menikahkan orang kena ada tauliah dan sebagainya, okey? Itu memang peraturan dia. Jadi jangan kata pula kenapa pula ada Islam macam tu. Bukan lain itu kami tak tahu, kan? So itu is asal, itu basis dia. Bukan bermaksud kalau macam itu kamu ke Islam meraja rela tak, bukan macam tu. Because we have no business, we have no knowledge to regulate their temple, their synagogue, their shrine, their churches. Who are we to do that? Itu prinsip dia. Mosque, yes, because ni kita dah ratusan tahun ni sebagai Muslim, kita tahu Islam ni ada peraturan dia, bukan? Mazhab ini yang kita pakai, bukan?
fatwa ini saja kita pakai. Syiah tertentu yang boleh. Jadi ada, tapi agama lain kita tak tahu. Ya, itu asas dia. Jangan buat kesimpulan, oh dia ni memang anti sultan, lepas tu dia kata sultan tak ada kuasa. Dia memang tak boleh. Macam mana? Even parlimen pun tak boleh. Tomorrow say parliament pass a law to regulate how the Hindu worship, cannot, because that's against Article 11. You see? Tak boleh. Okey, right, ada lain. Sila. Kalau berhenti ke pagi tak apa. Kita sebenarnya memang cool. Dia memang anak muda ni. Prof, ada tak apa-apa tuntutan dalam Komango yang akan efek pada perlembagaan? Itu kena mahkamah sebenarnya. Teliti. Ya, macam-macam lah pandangan. Tapi saya fikir kita kena terbuka dulu lah. Dan memang ada, saya dah menjangka isu-isu seperti ini akan timbul. Sebab umpamanya dalam ketika saya menyemak tesis PhD sebenarnya, dalam isu-isu seperti reproduction, ya, surrogate mother dan sebagainya, non-Muslim tak ada masalah, Muslim ada masalah. Jadi jangan hanya melihat Komango saja, sebab mereka tidak ada batasan, mereka tidak ada sekatan seperti yang ada pada Islam, kan? Macam sekarang kan, macam kata di setengah tempat, di setengah negara kan, same sex marriage, bukan kerana dia suka, tapi dia tak boleh nak sekat lagi. There is no argument to say no to it. Dah agama tu dah diketepikan. Sama juga seperti umpamanya ganja atau dadah, kan? Seperti di setengah negara Eropah, dia mengambil keputusan, we decriminalize it. Maksudnya dadah ni bukan lagi jenayah. Siapa nak makan, siapa nak pakai, dia punya suka. Ada masalah, tanggung sendiri. Sebab kita tak ada upaya. The state has no money, the state has no reason to regulate that. Itu pasal-pasal dah. So Komango ni jangan kita hentam, maknanya membertutuli lah. Sebab setengah hak tu mungkin legitimate dalam konteksnya. Cuma bagi saya, kalau dia nak masuk di dalam kerangka Muslim, itu tak boleh lah. Dia kena awas, dia kena akur lah bahawasanya tiap-tiap komuniti itu ada nilai dan juga hak tertentu yang mereka kena hormat. Yang cuma masalahnya, problemnya dia nak apply across the board, which I think is a bit problematic. Okey, right, lain. Sila, fadhal. Ada. Prof, saya nak tanya. Macam Prof kata tadi, dalam PAS ni banyak lawyer-lawyer, tapi diorang ni macam tak pernah ke nyatakan pendapat diorang tentang wudu dalam satu, contoh ada wacana tentang wudu dekat kerajaan ke. So kalau macam lawyer-lawyer ni pun macam tak berikan pendapat diorang dalam PAS, agaknya bila wudu tu nak terlaksana? Sila. Saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Itu hak mereka. Saya sebab saya dijemput, diminta, itu saya bercakap dalam konteks itu. Yang lain saya tak tahu. Mungkin mereka ada inisiatif, saya tak tahu. Mungkin lepas ini ada perkumpulan ke apa, mungkin. Ya, kita terbuka. Okey, sila, ada lain. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, terima kasih banyak buat tanya, dan kita bagi satu tepukan pada doktor. Okey, terima kasih banyak doktor, dan insya-Allah kita akan rancang pula lepas makasih akan datang, dan kita tak boleh buat dah kat sana. Kita kena buat tempat lain pula kan. Alhamdulillah ada buah lampu ni. Alhamdulillah. Sejuk. Dan menarik juga lah malam ni. Dan insya-Allah lah akan datang, follow lah Facebook fanpage Syah TV, Sekolah Pemikiran Syah TV. Nanti kita akan update beberapa maklumat, dan kita sedang usahakan dapat Profesor Aziz Nik Hasan. Bukan Nik Aziz Nikmat, bukan. Nik Aziz Nik Hasan ni bekas pensyarah UKM Rosli. UKM. Dia akan bincang pasal Syah Waliullah Ad-Dahlawi, insya-Allah pada bulan 2 lah, insya-Allah. Lepas tu kita akan buat bedah filem 3 Idiot.
Kita akan bedah filem 3 Idiot. Nanti keluar iklan dalam Facebook lah insya-Allah. Apa-apa tempat apa pun tengok dalam Facebook insya-Allah.